Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Irfan Hamdi Zainab bin Azhar, Raqmut Talibun Sifrus Sintah Arba'ah Wahid Wahid Tis'ah. Dan kumpulan kami akan membicarakan tentang kisah palsu mengenai Nabi dalam dunia kontemporari Islam. Antara tanda kiamat yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku adalah munculkan mereka yang berdusta atas nama agama dan mengaku sebagai Nabi palsu. Kemunculan golongan ini bukan berlaku pada zaman ini saja, bahkan sejarah telah menunjukkan ramai golongan pendusta dan Nabi palsu ini bersilih ganti. Kemunculan para pendusta dan mereka yang mengaku sebagai Nabi palsu wujud pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda yang membawa maksud, dan sungguhnya akan muncul dalam kalangan umatku 30 orang pendusta yang sesungguhnya mengaku menjadi Nabi. Ketahuilah, Aku adalah Nabi terakhir dan tiada lagi Nabi selepas aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ulama menjelaskan pada akhir ayat baginda terdapat beberapa orang yang telah mengaku Nabi palsu dan berterusan selepas kewafatan baginda. Mereka pada asasnya adalah berpura-pura bagi mendapatkan pengaruh dan sokongan orang ramai, kemudian bertukar menjadi satu bentuk kepercayaan yang dilapori oleh golongan tersebut. Kebanyakan masyarakat yang mempercayai kemunculan Nabi palsu ini adalah mereka yang taksub dengan seseorang dan menganggap Nabi palsu adalah penyelamat mereka. Terdapat juga kalangan mereka yang tersalah pilih jalan untuk taubat dan dengan mempercayai dan mengikuti Nabi palsu tersebut. Peranan besar yang diterapkan oleh pendusta dan Nabi palsu ini adalah berbentuk kemudahan dalam mengamalkan ajaran Islam. Mereka tidak perlu solat dan puasa kerana dengan niat sahaja segala amalan telah diterima. Dalam masa yang sama, mereka juga bebas melakukan apa yang diharamkan seperti zina dan sebagainya. Semua ajaran yang disampaikan oleh pendusta dan Nabi palsu ini amat mudah diikuti sehingga bilangan pengikut daripada pelbagai latar profesional semakin ramai dari tahun ke tahun. Kekhalifan Abu Bakar, dia menerima keadaan umat Islam sedang kritis dan bahaya kerana banyak bermunculan masalah. Beberapa yang menjadi masalah besar adalah munculnya Nabi-Nabi palsu, banyaknya umat Islam yang murtad dan yang enggan tidak mahu bayar zakat. Orang-orang yang mengaku sebagai Nabi di antaranya iaitu Zulailah ibnu Khuwailid dari Bani Asad, Musailamah Al-Kazab dari Bani Hanifah, Al-Aswad Al-Ansi. Mereka merupakan ancaman dan tentangan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam untuk agama Islam sendiri. Nabi-Nabi palsu tersebut melakukan dakwah seperti Nabi Muhammad SAW, tetapi isi ajakan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kaum muslim yang kurang imannya akan tergoda dan akan mengikut ajaran Nabi-Nabi palsu tersebut. Ajakan yang ditawarkan seperti membolehkan untuk mengurangi solat 5 waktu, berjudi, mabuk, berzina, menghapuskan puasa pada bulan Ramadan, mentiadakan batasan perkahwinan dan mengubah sistem bayar zakat menjadi sukarela. Hal ini membuat Abu Bakar tidak diam untuk memberantas kezaliman yang terjadi. Keputusan yang diambil Abu Bakar pertama membentuk selepas pasukan dan setiap pasukan dipimpin oleh panglima perang yang tangguh yang bawa ke pengumuman. Setiap pasukan dikirimkan kepada suku-suku Arab yang terlibat dalam kezaliman ini. Pengikutnya merupakan tujuan pertama yang diberantas, iaitu dengan cara mengepungnya beberapa hari, dan pada akhirnya Musailamah terbunuh. Dia terbunuh di tangan Wanshis, seorang budak yang berkulit hitam, dan pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi pada saat masih musyrik. Adapun Al-Aswad telah terbunuh sebelumnya. Setelah terbunuhnya Nabi-Nabi palsu dan tertumpas suku-suku atau golongan yang tidak mahu membayar zakat, maka konflik antara umat Islam di bawah kepimpinan atau kekhalifan Abu Bakar bisa dikendalikan. Kerana sisa-sisa kemurtadan telah ditumpas habis oleh Khalid bin Al-Walid bersama pasukannya. Meskipun banyak para sahabat yang gugur dalam aksi peperangan tersebut, akan tetapi kejayaan Islam masih terjaga. Sudah kemarin saya mengajarkan Rusli yang memiliki pasangan 2 dan 3. InsyaAllah saya akan menceritakan sebab munculnya Nabi palsu pada zaman kontemporer. InsyaAllah. Dalam kabar wafatnya Nabi SAW
antara sebab munculnya Nabi palsu ialah pertama, daerah-daerah tempat munculnya Nabi palsu adalah daerah yang penduduknya padat, sehingga mereka mendukung mereka yang terlalu banyak. Ditambah lagi wilayah mereka dekat dengan wilayah Romawi dan Persia, sehingga sokongan dari dua negara ini bisa membuat mereka percaya diri untuk menghadapi dan memerangi Madinah. Yang kedua, para nabi palsu mengamalkan semangat asabiah, khususnya antara orang-orang Yaman dan Mudar yang sedang berkonflik, dan juga persaingan antara Rabi'ah dan Mudar. Ketiga, hasad dan persaingan kabilah. Ini adalah alasan utama yang terjadi di Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku sebagai Nabi kerana ingin kabilah mereka meninggi. Mereka telah melihat keberhasilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya untuk mengajak orang ramai kepada Islam, dan bagaimana nampaknya pada penduduk Quraisy di Jazirah Arab setelah beliau wafat. Hal ini menimbulkan hasad pada kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Mereka juga ingin agar Nabi mereka terpuji dan terpandang di antara mereka. Nama saya Muhammad Arif Iskandar bin Rosli, nombor metrik 062747. Poin saya adalah untuk menyatakan apakah matlamat atau tujuan adanya Nabi palsu pada zaman ini. Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya akan datang pada akhir zaman kemunculan Dajjal-Dajjal, para pendusta. Mereka akan datang kepada kalian dengan ucapan yang tidak pernah kalian dengar. Bahkan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka. Mereka tidak akan menyesatkan kalian maupun mendatangkan fitnah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ulama menjelaskan, pada akhir hayat baginda terdapat beberapa orang yang telah mengaku Nabi palsu dan berterusan selepas kewafatan baginda. Mereka pada asasnya adalah berpura-pura bagi mendapatkan pengaruh dan sokongan orang ramai, kemudian bertukar menjadi satu bentuk kepercayaan yang dipelopori oleh golongan tersebut. Daripada petikan tersebut, kita boleh tahu tujuan sebenar adanya Nabi palsu pada zaman ini adalah kerana mereka pada asasnya adalah berpura-pura bagi mendapatkan pengaruh dan sokongan orang ramai, kemudian bertukar menjadi satu bentuk kepercayaan yang dipelopori oleh golongan tersebut. Seterusnya, nama-nama yang telah mengaku diri Nabi antaranya ialah yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada 15 Februari 1935 di Qajar, Jambi, sebelah utara India. Ia berasal dari keluarga Muslim, namun keluarganya itu dikenal suka mengkhianati kepada agama dan negaranya sendiri. Saat kerajaan India memiliki dia, Mirza salah seorang dari taat kepada penjajah. Sementara umat Islam India diusir daripada penjajah. Sikap Mirza yang pro penjajah ini dimanfaatkan Inggris untuk membuat gerakan. Tahun 1900 berdirilah gerakan yang bernama Ahmadiyah. Mirza diangkat sebagai nabinya. Di antara ajaran Mirza yakni meyakini bahawa Allah juga berpuasa dan melaksanakan solat, tidur, melakukan kesalahan dan berjemaah. Selain itu, bahawa kenabian tidak ditutup dengan keutusan Nabi, dan dirinya lah adalah Nabi yang paling utama dari Nabi yang lain. Yang kedua, Zulaihah bin Khuwailid. Zulaihah adalah seorang dukun. Ia sangat disegani oleh kaumnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia mengaku sebagai Nabi yang menggantikan Nabi Muhammad. Ia ciptakan ajaran baru. Menurutnya, manusia tak patut sujud pada setiap rakaat. Kepala dan wajah diciptakan oleh Tuhan bukan untuk dihinakan dengan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Ia pun menghapuskan kewajipan membayar zakat bagi orang kaya. Ia pernah menghadap Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Ia meminta Abu Bakar mengaku kedudukannya sebagai Nabi baru dan hidup bersama pendampingannya. Permintaan itu ditolak dengan tegas. Saat itu juga Abu Bakar memberi setuju kepada para sahabat untuk memeranginya. Akhirnya terjadi peperangan antara pengikut Zulaihah dengan kaum muslimin. Pengikut berhasil ditaklukkan. Dan yang akhir sekali,
ialah cara untuk mengatasi isu Nabi palsu ini. Antara langkah yang paling penting ialah kita mestilah memperbanyakkan membaca dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang memang banyak disarankan oleh para alim ulama dengan pegangan yang kukuh. Kita perlulah sentiasa mengingati dasar yang ada di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93 yang bermaksud, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyu kepadaku padahal tidak diberikan sesuatu wahyu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang turunkan Allah. Dan yang ini sungguh ngeri, sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak putus nyawa, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyeksa orang-orang itu sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Pada hari ini, kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong takbur akan ayat-ayat keterangannya. Seperti yang dapat kita lihat daripada ayat tersebut, perbuatan mereka-reka ataupun pendustaan dalam pengakuan bahawa dia seorang Nabi merupakan satu perbuatan yang amat keji dan akan menerima siksaan yang amat teruk dan hina. Oleh itu, manusia perlulah memahami Al-Quran dan hadis dengan lebih mendalam bagi mengelakkan kita daripada terpengaruhi atau mengikuti nabi-nabi palsu dan pendusta yang semakin ramai pada hari ini.